Jadi tak apa. Nanti akak akan jawab soalan-soalan yang saya tanyalah. Okay, Boleh. jadi first kita ucapkan selamat datang pada ahli baru yang datang join podcast kita ni. So ni adalah first time lah. Dan kita pilih Kak Linda Zainal ni sebab satu, dia punya pencapaian weight loss dia sangat banyak lah berbanding orang lain. Kedua, dia sanggup nak share dia punya strategi. Strategi saya dah call dia. Okay, sanggup dia nak share dengan strategi kita. Okay, ketiga, dia seorang yang suka bantu orang lain lah. Okay. Okay, so kat sini kita nak tanya beberapa soalan lah. Okay, Kak Linda, boleh cerita sikit background Kak Linda dari mana kan? Anak keberapa kan? Itu semua kan faktor kita. Faktor kita kan jadi anak yang manja kan. So anak keberapa, lepas tu daripada mana, membesar kat mana dan sekarang duduk kat mana? Okey. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur. Okey, cakap hospital terus saya lahir kat KL lah. Okey. Lepas tu family berasal daripada Perak. Mak dengan abah saya orang Perak, orang Parit. Parit Perak. Siapa yang tahu-tahulah, Parit tu dia memang ceruk sikit. Memang kampung betul lah. Dekat botol tu kan? Ya, betul. Oh, Botol Seri Iskandar. Ah, Memang pekan yang kecil lah dekat situ. okay. Cuba keluar lorat sikit. Ada koma. Oh, orang Perak sekampung lah dengan saya nanti. Saya juga. Betul. Mika. Itu jangan buat Kak ni orang pasal. Parit ni, Kak Parit ni. Kami. Kema. Bukan koma. Koma tu kamu. Kema lah, kema orang Parit. Sekolah pun. Kalau kami. Kami lah, kema lah kami tu. Orang Parit kami dia cakap awak tu saya. Awak pun ada. Macam awak, kema. Saya tu kami lah, coach. Aduh. Memang kat mana sekolah? Lepas tu kema sekolah dekat Parit. Sekolah Menengah Iskandar Shah. Oh, Iskandar Shah. Akak ngajar di Sultan Muhammad. Lah, dekat berbenar. Ada. Kamu kampung mana Parit ni? Kampung Ekor Lambat. Kampung apa? Seleboh. Oh, Ekor Lambat. Tahu benar. Tahu benar. Dulu mak dengan abah saya meniaga roti canai dekat kedai Ahin Parit tu. Oh. Depan Jam Besar. Okey. Jam Besar tu. ada mi ke apa dekat Sungai Mi Merah. Hailam. Mi Hailam. Tapi kedai Cina kan. Dulu tak, kedai Melayu punya. Cina. Sekarang ada dah Melayu punya. Ya, yang Melayu punya. Mi Hailam di Parit Di Parit. Ya, betul. Dia dekat BSN lah sekarang dia tukar. Betul. Itulah ceritanya. Sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Iskandar Shah Parit. Lepas tu saya memang membesar di sana lah masa sekolah menengah. Daripada saya start pindah masa darjah 6 sekolah rendah Iskandar Shah. Lepas tu sekolah menengah masuk form 1 lah. Sekolah menengah Iskandar Shah Parit tu lah. Form 1 sampai form 5 macam tu. Lepas tu saya anak ke-7 daripada 10 orang adik-beradik. Saya ada abang 6 orang. Tapi 5 orang je hidup. Yang seorang tu meninggal sebab lahir tak cukup bulan. So jadi abang saya sekarang ada 5 orang lah. Saya anak perempuan yang pertama. Memang manja lah kan. Dah ada apa orang kata baru dapat anak perempuan. Yang make up tu adik lah. Abang. Yang make up Kan ada seorang artis make up. abang saya. Abang saya. Tia Zainal nama dia. Tia tu abang. Bahtia nama dia. Okay. Ahmad Bahtia. Kau jangan ingat orang lelaki tak pandai make up Coach pun make up flawless tu lah. Dia lagi pro tau. Okay, Kita ni ikan bilis je. Lepas tu apa lagi? Apa soalan tadi? Lupa lah pula. So macam mana boleh daripada Parit tu pergi ke KL? Sebenarnya mula-mula memang duduk di KL masa sekolah rendah. Saya darjah 1 sampai darjah
6.5 tahun memang di KL, memang di Ceras ni. Sekolah yang anak-anak saya sekolah dulu ni memang sekolah saya lah dulu, masa sekolah rendah kan. Lepas tu masa saya umur 12 tahun tu baru pindah ke Perak dan berniaga pula. Adalah masalah ni sikit kan, macam bisnes bapak saya lah. Macam ada masalah bisnes, lepas tu pindah ke kampung. Mula-mula memang duduk dekat Ceras ni, kat KL. Jadi memang orang KL dan orang Parit lah. Okey, Betul. berat badan lah kan. Bila yang start berat badan naik ni, daripada kecil ke atau macam mana? Lepas tu berat paling tinggi tu berapa? Paling besar. Paling besar 110 kg. Tu Jadi naik berat badan ni memang dari kecil ke apa? Besar ke? Ya. Atau lepas kahwin ke macam mana? Saya daripada kecil memang jenis berisi juga. Kalau macam adik-adik perempuan lain kan kurus, keding je kan. Saya memang jenis berisi lah daripada kecil pun. Tapi yang betul-betul gemuknya memang lepas bersalin lah, lepas beranak. Lepas beranak naik kan. Tapi asalnya sebab makan perancang. Berat tu naik sampai 90 lebih macam tu. Lepas tu dia memang susah nak turun lah. Lepas tu berat yang paling berat 110 kg. Masa PKP nak lah. tanya satu soalan. Sekarang ada ambil perancang lagi tak? Macam mana? Sekarang ada ambil perancang lagi tak? Tak ada dah. Sebab memang nak pregnant. Sebab kalau ramai wanita ni dia ambil perancang tu, dia akan ubah hormon dia lah. Betul. Sebab perancang lah gemuk. Kalau tak sebelum tu tak adalah gemuk sangat, dalam 70 kilo. 70 lebih macam tu. Tapi lepas ambil perancang tu naik. Dia takkan turun dah. Sebab doktor suruh kan, terpaksa lah. Sebab Caesar. Okey. Bila Caesar kena jarakkan lah. Okey, jadi lepas bersalin lah kan dengan perancang ni lah yang naikkan berat kan. Okey. Betul. Join PMLS ada tak try diet apa-apa selain daripada lazy keto ni? Dulu pernah cuba Atkins. Diet Atkins pernah cuba. Tapi tak tahan lah sebab badan jadi gigil-gigil. Lepas tu suku-suku separuh ke pernah try? Suku-suku paruh pun pernah. Pun tak boleh juga. Dia macam tak boleh nak maintain. Macam turun sikit naik balik, turun sikit naik balik. Macam tu lah. Susah nak jaga kan. Itulah antaranya. Veggie diet pernah try? Veggie tak pernah. Tak pernah lah. Diet buah pernah? Ikut berat badan, makan ikut formula, berantai buah je. Tak pernah. Tu masih masuk dalam kategori diet veggie tu? Tak pernah. Diet tanpa mata. Maksudnya boleh makan semua benda kecuali benda tu ada mata. Aku pernah buat. Dia boleh makan semua. Nasi, kuah, apa semua boleh. Tapi apa benda yang ada mata tak boleh. Basically terbalik dengan lazy keto. Semua haiwan tak boleh makan. Aku pernah buat. Macam tu lagi naik lah Azim. Vegetarian Dia lah. tak, dia gini. Bila kau tak makan haiwan, tak makan ni, kau makan dah tak bertambah sebenarnya. Dia tak ada lauk kan. Dia boleh lah sekejap. Tapi 3 hari dia dah mengamuk. Jemu lah kan macam tu. Jemu. Macam vegetarian je tu. Itulah. Ya, memang vegetarian lah tu. Memang vegetarian lah tu. Veggie diet lah. Abang Haji memang dia orang vegetarian dulu. Okey, Makan kita rumput tanya satu soalan panas kan. Okey. Kak Linda kan banyak kali juga kan masuk PMLS tapi tak join PMLS. Maknanya mungkin masuk kelas ke tapi tak join. Sampai saya offer package diskaun baru dia masuk. Kenapa? Betul tak? Kenapa? Sebab mula-mula macam tak percaya atau... lah. Lepas tu takut kena scam. Lepas tu sebab saya tengok nama dia saya rename. Adalah saya rename tapi saya tahu Kak Linda ni dia bayar half ke lebih kurang macam tu lah. Betul. Saya pun fikir bila IG cakap Kak Linda ni, saya cakap Kak Linda ni kan. So kenapa masa nak join tu susah nak join macam sebab dia tengok muka trainer dia kan macam muka scammer lah. So yang dia takut tu.
Taklah, Yalah, mungkin sebab betul dah lah. banyak jenis try tak jadi. Jadi dia dah Betul. macam skeptikal. Tu pun salah satu sebab lah. Macam boleh ke kurus kan? Sebab memang tak pernah kurus pun. Dah 17 tahun dah gemuk kan. Macam tu. Fikir macam tu lah. Lepas tu kata nantilah macam tertangguh-tangguh macam tu kan. Kan Lepas selalu ada kelas percuma kan. Asyik je masuk Mm-mm. kelas. Berapa kali masuk kelas percuma tu? Yang Sekali je rasanya. Sekali je lah. Okay. Mm-mm. Lepas tu terus ambil lah yang kita offer tu. Betul. Ha. Terus ambil masa tu. Masa tu saya offer bayar 2 kali kot. Saya rasa. Masuk je lah. Betul. Tak cukup partisipan kan. Betul. Masuk bayar 2 kali. So okay lah. So dapat juga kita bantu orang kan. Macam Kak Linda. Alhamdulillah kan. Walaupun Okay, masuk bayar 2 bila kali. join PMLS, apa perkara utama yang akak belajar? Rasanya akak dah tahu pandai juga. Tapi apa benda yang akak rasa bila akak join tu, daripada akak masuk tu macam satu ilmu lah yang akak rasa sangat luar biasa. Ilmu yang Dan ke ilmu macam apa yang awak masuk bawa cakap ini rupanya kan. Ada tak dalam voice note tu ilmu apa yang akak rasa? Banyak sangat. Macam rasa macam masuk kelas sains pun ada. Kelas pemakanan. Kelas macam-macam lah nak kenali organ dalam badan apa semua kan. Macam nak kenali badan kita. Sebelum tu tak kenal pun. Tak, hati macam lah. tak apa. Kita tak tahu punca penyakit tu daripada mana. Apa sebab dia jadi macam tu. Terlampau banyak ilmu lah dalam PMLS ni. Walaupun kita macam dah umur macam ni kan. Tapi kita dapat ilmu baru. Nak tanyalah, join CKS tu, okey, dalam PMLS kita ada satu cabaran kurus. Okey, dalam PMLS kita ada satu cabaran kurus. So dalam cabaran kurus ni ada hadiah lah. Jadi Kak Linda ni antara orang yang masuk banyak kali tapi tak berjaya dapat hadiah. Jadi masuk CKS tu berapa kali sebelum dapat hadiah tu? Maknanya CKS 7 dapat nombor. Sebelum tu pun dia try banyak kali. So berapa kali dah masuk CKS? Saya masuk CKS Cabaran kurus. 2 kali. CKS Setiap kali kan? 2 kali kan? 2 kali sebab yang sebelum tu tak sempat masuk. Jadi 7 masuk. Lepas tu 6 dengan 7. 6 dapat nombor 4 CPCP. Sebab CP. Kak Linda ni dia baru join. Sorry. Kan? Bulan 7 kan? Ke bulan 6? Bulan 6. CKS kita daripada bulan 1. Okey, 2 kali lah. 2 kali. So kali pertama tu dapat nombor berapa? 4 nombor 4 tapi tak dapat hadiah. Tak ada rezeki. Nombor 4. Nombor 3 tu Rizal lah saya tahu. Rizal nombor 3. Okey Kak, ada pertanyaan sebelum akak join PMLS, ada tak penyakit metabolik yang dimiliki? Aduh, ada kena kencing manis. Kencing manis lepas tu darah tinggi dah lama, darah tinggi daripada umur 30 tahun dah kena darah tinggi. Kencing manis kena masa pregnant hari tu. Tahun lepas. Dululah. GDM ada. Tapi lepas lepas bersalin pun masih ada. Kencing manis. Tapi ada. Ke bersambung. Kena makan ubat juga. GDM lepas bersalin pun ada diabetik jugalah. Ada diabetik juga. Macam tu. Doktor prescribe ubat insulin tak? Saya rasa belum kot kan? Metformin. 2 biji 2 kali sehari. Emang kalau insulin tu macam tahap next lagi lah. So kalau baru kena diabetik tu doktor akan metformin dulu. Okey, jadi nak tanya satu soalan. Yang darah tinggi tu sebelum bersalin ke sebelum gemuk ke selepas tu? Selepas dah gemuk lah. Selepas dah gemuk dan juga dah bersalin. Okey.
Selepas Bacaan PMS berapa? bacaan tekanan darah terkini berapa kak? Oh sekarang okey je, bawah 120. 120, Okey. 80 biasa kan, ada bawah sikit lah. 110, 118, 115 macam tu lah. So perjalanan akak bersama PMLS, akak dapat turunkan berapa kilo? Daripada awal sampai sekarang hari ni. Total penurunan akak dalam PMLS. Okey, kiranya dulu berat yang paling berat 110 kg tu kan. Lepas tu ada buat IF lah sebelum tu. Buat IF turun lah juga sikit-sikit. IF dengan Zumba kan. Lepas tu pregnant. Bila dah pregnant, naik balik 100 lebih balik. Lepas tu dah lepas bersalin saya jaga makan lah. Memang saya dah berhenti dah ambil gula. Lepas tu macam kurangkan makan lah. Nasi apa semua pun kurangkan. Turunlah juga sampai 90 lebih macam tu. Lepas tu jumpalah PMLS, grup PMLS ni kan. Lepas tu saya join PMLS ni berat saya dalam 98 kg kot. Saya pun lupa dah. Lepas tu berat sekarang 68, 69 macam tu. Okey, soalan yang paling biasa ditanya oleh ahli kan. Kalaulah akak tak makan nasi, tak makan McDonald, tak makan KFC kan. Jadi akak makan apa? Macam mana akak boleh sustain pemakanan akak tu daripada awal join PMLS sampai hari ni? Dia sebenarnya banyak makan hati. Tak adalah. Okay. Dia memang lazy keto. IF lelaki ni kan dia buat intermittent fasting dan juga lazy keto kan. So memang kita makan lauk pauk je lah. Lebih makan protein. Macam karbohidrat tu memang tak makan lah. Kita dah tolak lah kan. Apatah lagi macam gula-gula apa semua memang dah tak makan dah lah. So macam banyakkan makan daging, ayam, seafood, ikan, telur. Macam tu lah. Lepas tu sayur-sayuran hijau lah. Yang kita boleh makan kan. Okey kak. Boleh tak bagi satu tips macam mana kita yang beginners ni kan kita nak tinggalkan kita punya nasi, kita nak tinggalkan minuman-minuman kegemaran ataupun kita punya makanan-makanan viral kan, makanan-makanan yang syarat dengan karbohidrat yang tinggi. Okey. Untuk permulaan macam saya lah, mula-mula memang saya mula-mula kurangkan dulu pengambilan tu kan, macam nasi apa semua. Tapi macam saya sendiri, saya pun taklah minat sangat makan nasi. Tapi suka makan bihun. Bihun, kuih tiaw apa semua tu suka. Lepas tu suka kari pap. Makanan viral pun tak minat sangat sebab yang macam manis-manis tu memang tak berapa suka sangat pun sebenarnya. Tapi suka minum teh ais. Teh ais memang hari-hari. Hari-hari nak minum. Kira macam kita kena kalau tak boleh nak stop terus, kurangkan slow-slow lah. Macam nasi tu kurangkan, tapi yang manis-manis tu kalau boleh kita berhenti terus. Sebab yang manis-manis ni dia macam ketagih tau. Nanti bila kita dah minum balik, susah nak berhenti balik macam tu. So memang kita kena stop terus semua. Kena kuatkan semangat lah. Macam kita fikir kita nak sihat, nak kurus sebab apa. Kita kena tetapkan dalam kita punya mindset ni. Kita nak kurus sebab apa? Nak sihat sebab apa? Macam tu. Sebab saya sendiri masa bulan puasa itu, awal puasa saya keguguran kan. Anak yang saya nanti-nantikan selama 11 tahun. Anak saya yang last ni umur dia dah 11 tahun. Lepas tu saya pregnant. Lepas tu kandungan dah berusia dalam 5 bulan. Gugur. Lepas tu lah saya macam nekat lah. Saya nak turunkan berat badan juga. Dan saya nak hilangkan segala penyakit yang saya ada lah. Sebab saya nak pregnant lagi. Macam tu. Itulah antara penguat semangat saya lah. Anak berapa orang yang ada ni? Berapa orang? Seorang saja. Anak saya 2 meninggal. Yang first pun premature. Yang first pun premature. Tak. Lahir lah. Lahir meninggal. Yang first dah meninggal lah. Yang first tu meninggal lah. Yang first pun premature juga. Masa tu kena darah tinggi lah, mengejut. Juga anak premature 5 bulan dan juga anak pertama memang sangat-sangat sedih lah. Kita ni macam
boleh kurung sampai setahun 2 tahun. Siapa? Jadi susah. Siapa kena? Saya dengan wife. Kau Syafiq. Oh, Kita pun Syafif pun ada juga. jadi memang susah lah. Lepas tu orang asyik tanya je kan. Kalau Betul. kita ni belum mengandung lagi, orang tanya je, dah ngandung ke kan. Jadi Betul. stres kat sana kan. Saya pernah kena sampai saudara mara jugalah. Dia cakap, kau ni pondan ke? Tak beranak dia kata. Sampai macam tu lah kena. Tapi Sebab kita tak hormon ambil dalam tu pun lah kan. Kit. Kak Linda, lagi satu, bila bila kita buat FLK ni lah, orang nampak kita kan macam makhluk asing kan, makhluk macam alien kan. Kita Boleh makan satu. bila makan ni macam tak sama dengan orang kan. Jadi macam mana, apa perasaan akak mula-mula akak tukar diet pemakanan, dan macam mana feedback orang-orang sekitar, dan macam mana akak mengatasi masalah yang nanti kan orang kata malulah orang makan nasi kita tak makan nasi kan. Orang makan bihun kita tak makan bihun kan. Ini kegemaran pula kuih tiaw dekat depan mata tapi kita tak makan. So macam mana akak mengatasi masalah tu? Sebab masalah ni benda-benda yang paling signifikan lah dengan kita punya peserta-peserta baru. Okey, sebenarnya kan macam akak kan memang tak kerja. Banyak duduk kat rumah kan. So macam pemakanan tu macam okey je, tak adalah masalah sangat. Lepas tu bila keluar pun dengan kawan-kawan pula jenis support je. Diorang pun macam tak kisah sebab diorang pun jenis, sebab kawan-kawan saya semua kawan-kawan yang jenis jaga kesihatan lah, jenis suka berzumba apa semua kan. Lepas tu diorang pun selalu tak makan nasi juga. Banyak makan lauk-lauk juga kan. So macam tak ada isu lah dekat situ. Tapi macam orang kedai tu memang ada je. Macam bila kita tak nak nasi dia macam pelik. Muka dia macam pelik kan. Lepas tu cakap tak nak makan nasi ke? Cakap tak apalah saya tak makan nasi. Kata macam tu kan. Lepas tu yang tak bestnya kan. Bila tak makan nasi, bila kita makan kat kedai kita ambil lauk-lauk je, diorang kira mahal tau. Orang yang ambil nasi orang yang ambil nasi ambil lauk lagi murah daripada kita. Walaupun kita ambil lauk-lauk sikit je kan. Aduh hai. Itulah pula susah Portion dia. sama. Portion lauk kita boleh sama kan. Tapi kita dia tak ambil nasi. anti kita pula. Ya. Sebab sebenarnya dia rasa kesian tu supaya akak ambil nasi. Itu je lah. Macam cas dengan nasi pula sekali. Akak Zurina ni tanya, pernah kena plato tak? Lepas tu macam mana nak rasa positif kalau kena plato tu? Macam mana nak hilangkan rasa kecewa? Dia nak tips sikit lah kalau berat badan tu tak turun, nak buat apa? Pernah je plato. Tapi sebab kita dah belajar kan. Lepas tu sebab saya masuk CKS. CKS sangat membantu untuk turunkan berat badan. Betul cakap sebab kalau tak ada CKS kita macam buat sambil lewa je. Lepas tu cheat tu dah tentulah kan, memang akan ada cheat jugalah. Lepas tu mulalah berat tu macam tak nak turun kan. Lepas tu macam saya bila berat plato tu macam saya suka pergi bersenam juga, pergi zumba, pergi beriswak apa semua kan. Maknanya kalau berat plato tu you buat strategi lain lah. Maknanya betul, ubah kita punya rutin. Paksa kat zumba, lepas tu balik macam tu lah. Betul. Banyak tipu-tipu badan kita lah. Macam tu. Tipu badan lah. Maknanya hari lain relax, lepas tu bila nak zumba tu dengan puasa sekali. Betul. Streskan terus lah. Jadi dia turun sikit, lepas tu pujuk balik badan tu. Betul. Macam tu lah cara dia. Ada pujuk balik tak? Macam pujuk balik. Mestilah pujuk balik. Kesian dia kan. Asyik kena stres. Itulah bila tak tahu. Cakap. Bila kita dah tahu cara pujuk badan tu maksudnya kita makan balik 2 meal. Lepas berat kita turun, kita kena pujuk balik badan kita kena makan balik 2 meal.
mungkin selama beberapa hari kan. Jadi kadang-kadang kita memang tak perasan yang berat badan kita turun, tapi dulu kita timbang berat kita 84, 85, 84, 85, tapi lepas 2 minggu 83, 82, 83, 82. Itulah maknanya penurunan kita. Plateau tu memang ada, tapi macam Linda buat ni, dia streskan badan dia. Kalau dia pergi brisk walk, dia makan omek ke kan. Lepas tu dia buat apa yang kita ajar lah, exercise apa semua. Berat dia akan turun dengan paksaan. Lepas tu dia akan pujuk balik supaya badan dia terima apa yang dia buat. Yang tu kalau tak faham memang saya kena bagi voice note lah ataupun dengar balik voice note. Okey, ada orang tanya, masa awal-awal sikit kabur tu pening tak? Oh, memang ada pening. Masa mula saya buat tu dalam 2 minggu seminggu lebih, 2 minggu macam tu lah. Selalu pening. Kiranya macam kita kekurangan nutrisi sebenarnya bila kita pening tu. Sebab tu jangan takut nak makan protein yang cukup. Sebab kita makan protein takkan terlebih protein punya. Kena makan protein yang cukup, cukupkan nutrisi dalam badan, cukupkan mineral dalam badan. InsyaAllah takkan pening lah. Kena cukupkan juga elektrolit dalam badan. Betul. Okey, Kak Linda, biasa kan diorang tanya. Okey, kalau orang-orang baru ni kan bila dah masuk satu diet je kan, antara kegemaran mereka adalah menimbang setiap masa kan. Jadi kalau macam adalah mazhab-mazhab yang mengatakan kita jangan tengok penimbang. Kita kena tengok penimbang setahun sekali je. Okey, contoh itu untuk jaga hati dan perasaan. Tapi bila dalam CKS memang Kak Linda dimonitor setiap minggu, kena hantar report dan sebagainya. So kalau dalam CKS kiranya seminggu sekali lah kena menimbang. Kalau Kak Linda secara jujurnya lah menimbang sehari berapa kali? Oh, sehari berapa kali? Tak ada, bukanlah sehari tu banyak kali timbang. Macam tak ada function je. Okey, macam CKS tu betul lah timbang seminggu sekali. Kiranya macam saya timbang pun lebih kurang macam tu jugalah. Seminggu sekali ataupun seminggu 2-3 kali macam tu lah. Tengok mood. Kadang-kadang rasa macam nak timbang, kadang-kadang rasa macam malas nak timbang. Tapi yang saya perasan memang banyak inci loss. Memang banyak inci loss. Janganlah ingat bila berat tak turun tu maknanya kita tak kurus. Sebab saya pernah je macam play tu juga. Tapi baju yang lama tu dia muat tau. Baju yang macam yang lama yang dulu dah ketat kan, dia muat siap longgar lagi. Maknanya inci loss banyak. Macam tu lah. Nak tanya soalan yang paling panas. Kalau kita turun berat banyak kan, lebihan kulit tu macam mana? Memang ada ke ataupun sangat mengganggu kita punya? Sebab bila saya pakai baju kan, perut saya macam dia ni lah. Dia macam yelah, dia terkeluar macam tu kan. Macam perempuan dia, macam mana? Dia menggelebih lah orang kata kan. Memang macam kena kita pakai korset ke bagi dia cantik balik ke? Macam kita yang buat Korset IFLP ke apa? Korset dah apa orang panggil tu, seluar ketat. Korset ataupun gedel macam tu lah. Gedel gedel. Macam kita buat IFLP ni tu lah. Antara yang tips paling bagus lah untuk lelaki pun boleh juga pakai kan, perempuan kan. Sebab bila kita dah turun berat, memang kulit kita banyak lebihan lah. Memang ambil masa nak firmkan balik. Okey. Jadi memang ada masalah tak yang tu? Mesti ada. Sebab kita buat IFLK ni pun kan, dia kan kita turun berat macam cepat tau. Kan? Cepat turun. Lepas tu memang lembik lah isi tu kan. Memang ada lah gelebih-gelebih tu dekat lengan. Macam saya memang lengan besar tau dulu. Memang dekat lengan ni memang lah lembik. Jadi lembik, lepas tu dah susah nak kecil pula tu. Lepas tu macam dekat bahagian perut pula, orang perempuan biasalah dia memang boleh pakai gedel, pakai korset kan. Macam gedel tu memang saya pakai setiap hari lah. Pakai sepanjang hari macam korset tu. Sebab korset selesa sikit lah. Kalau macam gedel, dia macam agak kurang selesa kan. Macam susah nak bernafas sikit. Tapi gedel okey. Okey Kak, gedel kalau yang ikat-ikat tu kan?
Ikat. Ya Tak, ikat. tak. Gedil yang sarung je. Sekarang kan ada yang tarik je tu. Yang dia okey, tarik okey. sarung je tu. Yang tu Okey. pants tu. Kak Linda, bila Kak Linda dah turun banyak kg kan, memang akan ada perubahan yang sangat ketara daripada segi penampilan dan mungkin orang kata, nampak macam orang baru lah. So macam mana biasa bila nampak macam orang baru ni kita jadi lebih cantik, anggun, menawan kan? Jadi macam mana pasangan kita tu? Jadi pasangan kita ni makin sayang ke, makin cemburu ke, makin apa ke? Apa masalah-masalah yang masalah yang dihadapi ataupun kalau ada masalah boleh tak kongsikan? Emosi mana? Mana satu yang diminati oleh pasangan? Contoh macam tu. Emosi mana? So kalau dah makin cantik ni pula kan, macam mana pasangan kita, dia lebih protektif ke? Contoh dia jadi macam lebih macam mana ke? Okay. Okay. Bila dah kurus ni, biasalah kalau kita keluar, macam kita terjumpa kawan kita yang dah lama tak jumpa, memang terkejut lah dia kan. Siap tak kenal lagi tu. Siap tanya, ni betul ke Linda? Macam tu kan. Dia tanya. Betul cakap, betul lah. Kenapa? Cakap kan. Takkan tak kenal. Cakap kan. Kita macam marah lah kan. Takkan tak kenal. Yelah tadi tengok dari jauh kan. Macam orang lain. Dia kata. Lepas tu dah lah nampak lagi muda pula tu. Glowing-glowing dia kata kan. Lepas cakap, yelah tu kata kan. Adalah rahsianya. Diorang siap tanya lah kan. Cakap adalah rahsianya. Kalau nak tahu nanti ni lah PM-PM lah macam tu kan. Lepas tu bab pasangan pula. Suami saya ni memang kuat gila cemburu pun. Walaupun masa gemuk dulu kan. Lepas tu kalau dah kurus ni lagilah teruk cemburu dia kan. Memang orang kata dah sayang lagi bertambah-tambah lah sayangnya. Macam tu. Lepas tu memang dia cakap sendirilah. Lebih suka yang sekarang. Lebih suka yang kurus ni kan. Masa gemuk dulu pun ada je tanya tak apa ke gemuk kan. Dia cakap okey je. Lah gemuk ke kurus ke bini dia lah juga dia kata. Tapi sebenarnya memang akan suka yang lagi kurus lah sebenarnya. Macam tu. Memang lebih sayang lah kan. Okay. Kita tengok kan, Kak Linda punya jam tu flashing kan. So dalam PMLS dapat banyak hadiah lah. So hadiah tu dah sampai belum? Belum kan? Belum. Belum sampai lagi. Okay. Jadi dalam selama join PMLS, join CKS ni, berapa banyak hadiah yang dah dapat? Sebab dalam PMLS ni banyak hadiah kan? Betul? So berapa banyak hadiah yang dah dapat sejak join PMLS ni? Hadiah apa? Jam ke emas? Lagi? Ada tak? Bagi contoh. Emas ke, vitamin ke? Dah menang dah. Vitamin. Betul? Saya dapat dah lah smartwatch, dapat emas, daripada Habib Jewels, lepas tu dapat suplemen percuma, semua saya dapat daripada cabaran kurus. Sebelum ni masuk diet lain-lain tu apa pun tak dapat, kurus pun tak dapat, hadiah pun tak dapat. Aduh pening. Ni Alhamdulillah lah ada rezeki dekat Jam sini. ni tak pakai untuk Zumba, semua function dia memang terbaik lah kan? Ada. Jam ni yang best ni kan, dia ada function untuk Zumba Sebelum ni tak tahu pula ada function untuk Zumba. Rupanya ada. Okay, Memang sangat sebelum kita berakhir kan, kita nak tanyalah. Okay? Kita nak tanyalah. Okay, dalam PMLS ni berapa total cash reward yang akan dapat? Daripada semua-semualah. Boleh kira ke tak boleh? Tak Sejak terkira. join PMLS. Macam tak tahu nak kira. Sebab banyak sangat. Agak-agak lah. Berapa ribu? Berapa ribu lah. Sebab program PMLS ni kita ada program partnering lah. Kalau anda berminat nak partner dengan kita pun kita ada jalan juga. So Kak Linda ni antara orang yang aktif lah. Dia berminat nak berpartner dengan PMLS. Kan? Jadi berapa dah Kak Linda dapat kan? Sejak ajak kawan-kawan akak join dan sebagainya lah. Berapa? Agak-agak satu number je. Saya tahu memang banyak lah kan. Setiap hari pun kita bank in dekat tu kan. So
Dalam 7,000 kot. Satu angka 7,000. Lebih kurang kan rasanya. So dalam 7,000 lah. Jadi akak dah join dalam daripada bulan 7 kan? First join bulan 6 ke bulan 7? Masuk PMLS bulan 5. Bulan 5 tapi masa belajar lah. Belajar. Masa bulan 5. Lepas tu start untuk jadi partnering ni bulan 7. Bulan 7 lah sebab dah ada perubahan kan. Betul. So jadi Baru partner apply bulan 7 lah sebab kita buat program kan. Jadi dapat 7,000 dengan dapat jam, dapat emas. Sebab tengoklah sifu dia siapa kan. Jadi memang terbaik sangat-sangat lah. Jadi kita dalam PMLS ni, kita ambil yuran ni bukannya kita ambil yuran ni, kita akan payback kepada anda. Siapa yang belajar betul-betul, yang berusaha betul-betul, you akan dapat balik reward dia. Sebab kita akan ambil yuran ni, kita akan share balik pada orang lah. Bukan Kak Linda seorang yang dapat. Sebenarnya ramai orang yang dapat hadiah jam dan sebagainya. Okey, ada orang tanya, semua coach dari PMLS is certified ke? Awak nak certified dari jenis apa? Apa jenis certified yang awak nak? Saya tanya. Awak nak certificate ke awak nak result? Itu satu. Kedua, kalau awak nak certified kan, apa yang kita ajar ialah kita try to repair metabolisme awak. Kita bukan coach senaman, tapi kita coach yang repair metabolisme. Setakat saya tahu yang repair metabolisme kat luar, tak ada kursus pun ajar awak repair metabolisme awak. Okey. Jadi kat sinilah sebenarnya kan kita bantu anda semua. Sebenarnya kalau awak nak cari coach yang certified adalah doktor, dan doktor dia tak ada masa nak layan anda punya soalan-soalan remeh. Ini boleh makan ke, tu boleh makan ke. Even though dalam PMLS ada doktor yang join, doktor perubatan tau. Dietitian coach. Okey, dietitian pun kita dalam PMLS bukan saja dietitian. Nutrition, dietitian pun semua ada. Senaman semua ada. Tapi daripada kita orang lah, daripada kita yang share pengalaman. Sebab kita, kalau you nak orang yang ada certified kan, saya kena pergi belajar 3 tahun dan saya ajar awak dah lambat. Jadi kat sinilah sebenarnya bila result tu yang bercerita. Okey, saya memang tak ada sijil. Kalau nak sijil ni adalah kan. Sijil ni adalah, tapi itu pun saya rasa apa yang saya masuk kelas ni semua saya dah tahu. Okey. Sebab itulah sebenarnya pengalaman kita ni yang mahal. Even though saya pun 110 kg juga. Kalau anda tengok gambar saya pun awak mungkin terkejut jugalah kan. Tapi bosanlah asyik pasal saya kan. So kami dah bantu ramai orang turunkan berat badan, even reverse penyakit-penyakit metabolik lah. Yusrina, kenapa buat IFLK rasa haus? Kalau haus maknanya bukan IFLK, tapi kita punya badan bagi signal yang kita perlu minum air. Itu saja. Kalau kita perlu minum air, minumlah air. Ya. Saya nak tambah sikit. Memang betul apa yang Coach cakap tu, ramai yang pertikaikan tentang certification ni sebab macam dia rasa kurang beranilah nak mencuba. Tapi it comes with the price lah bagi saya, personal opinion saya. Kalau kita masuk program yang betul-betul nak macam doktor ada certification, dia orang punya price confirm jauh lebih tinggi daripada kita. Kita program yang PMLS ni very reasonable, sangat-sangat murah. Compared to kalau yang certification ni, saya pasti memang 4 angka lah kalau kita nak masuk under klinik apa semua. So, and you get the same results. Betul tak Coach? Same result, you're getting the same result. So why are you paying more? Itu pendapat saya lah. Sebab you just nak kepercayaan tu saja. Sedangkan benda je sama saja. Memang ada doktor. Saya tahu ada doktor yang buat program ni. Tapi harga dia memang berbeza. So terpulanglah kan, tepuk dada tanya selera. Hanya kerana you punya kepercayaan dekat kita belum ada, ataupun you sanggup nak keluarkan duit lah kan. But bagi saya memang
sangat-sangat murah sebenarnya berbanding dengan apa yang you belajar nanti. Sebab kalau yang dah masuk memang tahu sangat-sangat banyak voice notes, kita boleh kenal diri kita boleh belajar tentang diri kita sendiri. Memang kalau kita rasa ragu-ragu pun kita Google balik. Sebab sebelum ni kita tak tahu, tapi melalui voice note kita dapat tahu apa key dia yang kita nak cari. And ilmu daripada Coach Hafif, daripada Pok Cik semua bukannya dia orang buat sendiri. Semua pun daripada doktor-doktor dan profesor yang dia orang sendiri dah research. Pok Cik dah buat bertahun-tahun. Itu pandangan peribadi saya lah. So dari segi harga memang sangat murah dan result you akan dapat sama sahaja. Okay. So kita cuma guide saja. Kita bagi ilmu, kita bagi jalan, kita guide sajalah. Macam tu. Lagi satu, kita lead by example. Jadi bila kat luar sana kan, awak belajar dengan certified coach. Awak nak belajar tentang kurus, daripada gemuk nak jadi kurus. Sedangkan coach awak yang ajar awak, dia pergi belajar sampai dapat certified, dia pun tak pernah kurus, tak pernah gemuk seumur hidup dia. Jadi macam mana dia nak explain dekat awak macam mana orang gemuk ni punya experience. So orang gemuk ni bila jalan dia pun berbeza tau dengan orang kurus. Contoh macam tu lah. Contoh macam kalau kita tengok macam Kak Linda kita, daripada 110 sampai 60 something, 69. Okay, contoh kat situ kalau kita tambah tolak 30 sampai 40 kilo. Dulu masa jalan 30-40 kilo tanpa bawa apa-apa bebanan, Kak Linda boleh jalan steady je. Cuba hari ni kita bagi dengan berat yang sama, kita bagi dia bebanan 30 dengan 40 kilo, so dia berjalan dengan steady macam zaman dia jalan dulu. Tak mungkin boleh dipikulnya berat 30-40 kilo tu. Ini confirm. Jadi bila orang yang macam gini kan, kita nak cakap, bila gemuk ni nak jadi kurus, macam mana susah dia, macam mana perasaan dia kan. Sentimental value dia tak ada berbanding kita yang memang ada pengalaman tu. So macam Coach Hafif, macam saya sendiri kan, daripada 160 lebih sebelum jumpa Coach Hafif, sekarang dah bawah 100 kilo. Contoh macam gitulah. Jadi perkongsian tu yang penting tu. Ada orang kan macam mana dia naikkan confident level dia bila dia makin sihat kan, makin kurus, makin cantik dan bergaya. Confident level dia makin tinggi. Kalau dulu nak ambil gambar mesti kena duduk belakang orang. Sebab apa? Konon-konon kita nak sembunyi belakang orang kan. Tapi sekarang masing-masing nak ke depan. Dia nak paling awal. Contoh macam gitulah. Sebab tu pentingnya bila kita belajar dengan coach-coach kita dekat dalam PMLS ni, mereka datang dengan pelbagai jenis background. Jadi ada coach yang memang pakar dalam kencing manis, ada coach yang pakar dalam senaman, dan kita bergabung dalam satu rumpun, bergabung dalam satu atap untuk bantu semua. Paling bestnya kan dalam tim PMLS ni, bukan hanya Coach Hafif, bukan hanya Pok Cik yang akan kongsikan ilmu dan pengalaman mereka, tapi akan ada ramai 30-40 orang coach-coach yang terlatih dengan pengalaman mereka yang luar biasa dalam weight loss journey, dalam reverse penyakit metabolik dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman real time diorang tu dikongsikan dalam grup kita. Itu yang tak ada dekat luar. So orang yang bila contohlah kita nak panggil seorang yang dah reverse daripada penyakit kencing manis pun nak kena bayar beribu-ribu nak datangkan dia. Tapi dalam PMLS bukan kita datangkan saja, dia sendiri sudi berkongsi semua ilmu. Itu perbezaan kita di PMLS dan di tempat yang lain. Okey, daripada pengalaman Kak Linda sendiri, apa yang Kak Linda rasa paling menarik lah semenjak join PMLS daripada awal dan Kak Linda sampai boleh bertahan sampai hari ni? Apa yang menarik? Apa yang menarik yang buat Kak Linda rasa macam suka dan boleh mempertahankan lifestyle macam ni dan bersama dengan PMLS? Tak nak tukar-tukar lah orang kata kan? Okay. Apa yang seronoknya buat diet yang cara IFLK ni kan, dia ialah macam kita sebagai orang Islam pun kita dah biasa dah berpuasa kan, macam kacang je lah puasa tu kan. Okay, lepas tu buat intermittent fasting tu pula kita boleh buat dengan cara
ikut keselesaan kita. Kita nak buat berapa jam, nak buat waktu bila, ikut keselesaan kita lah kan. Lepas tu macam lazy keto pula, pemakanan pula sangat-sangatlah senang kan. Makan lauk pauk je, rata-rata lauk. Apa ni macam masakan dia pula macam tak kisah sangat. Masak apa pun kita boleh makan. So macam kalau kita tak malas nak masak ke apa, dekat kedai pun kita boleh makan kata secara sihat lagi lah. Ambil macam kalau nak makan ayam goreng, ambil yang tak ada tepung, yang dia goreng kosong lah, goreng kunyit je kan. Janganlah ambil yang goreng tepung pula macam KFC, McD apa semua kan. Lepas tu macam apa ni, yelah macam yang goreng-goreng pun still boleh makan. Lepas tu macam masakan gulai pun boleh je makan. Macam tu senang lah, sangat-sangat senang. So nak kekal konsisten pun senang. Macam tu kan. Macam itulah perkongsiannya. Okey, terima kasih. Okey, pada siapa, okey, last kali lah. Last kali kita nak tamatkan podcast ni, kita nak mulakan dengan kelas lah kan. Masa pun tak ada ni nak buat kelas. Okey, last kali untuk orang yang belum join, apa nasihat Kak Linda nak bagi kat orang yang luar tu yang mungkin yang belum join lah kan. Satu nasihat je. Apa nak bagi? Okey, kepada yang masih ragu-ragu untuk join grup PMLS ni, tak perlulah ragu-ragu. Kalau anda rasa anda nak sihat, nak kurus, memang di sinilah tempatnya. Memang tak salah lagi. Memang di sinilah tempatnya. Sebab terlampau banyak ilmu yang kita akan dapat dekat sini. Bukan sekadar jaga pemakanan saja. Kita akan belajar cara macam mana nak jaga kesihatan kita sendiri. Sebab kita sendiri tahu kan kesihatan tu sangat-sangatlah mahal kan. Memang tak akan dapat dekat tempat lain. Macam coach kita sendiri, Coach Afif ni sangat tak kedekut ilmu. Apa yang dia tahu semua dia curahkan dekat kita. So kalau tak join memang sangat-sangat rugi. Jomlah sama-sama kita kurus, sihat. Especially lah macam nak orang kata pakai baju cantik raya nanti kan. Start lah daripada sekarang. InsyaAllah memang boleh. Okay? Sis Linda, lagi satu nak tambah. I think the value yang kita ada adalah kita berjemaah, ada support, moral support from the team. Itu yang mahal sebenarnya. Kalau kita ada ilmu, ada apa, tapi buat seorang-seorang, dia tak sama dengan kita ada together kan. Itu yang buat semangat. Bila ke laut dalam, ramai tangan yang menghulung, tarik ke pinggir pantai. Betul. Tim kita sangat-sangat positif, sangat-sangat supportive. Macam sebab kita memang ada group untuk macam kalau nak tanya apa-apa sebarang soalan, kemusykilan apa semua, kita yang akan bantu. Sangat-sangat positif brand kita tu. Okay. Okey, terima kasih. Okey, jadi ada orang tanya, berapa ni tempoh PMLS? PMLS dia tak ada tempoh tapi dia ada yuran lah. Okey, jadi yuran PMLS ni untuk 3 bulan pertama RM129. Selepas 3 bulan tu RM10 saja sebulan. Okey, kenapa mula-mula dia mahal, lepas tu after 3 bulan dia jadi murah? Sebab dalam 3 bulan awak akan jadi pandai macam Kak Linda. Kalau macam mahal pun awak tak nak bayar. Jadi kita akan bagi anda murah, RM10 saja sebulan. Kalau RM10 tu mahal, saya tak tahulah kan. So permulaan tu memang kita perlukan sedikit kos lah untuk suplemen dan sebagainya lah kan. Suplemen, pendaftaran, yuran coaching kan. Tapi tak ada paksaan lah. Kalau tak nak beli pun tak ada masalah. Okay? Pilihan di tangan anda. Okay? Semua tanya Kak Linda pakai suplemen apa. Dia ada pakai suplemen yang semua orang pakai dalam PMLS. Tak ada masalah. Kita akan share kepada anda. Dan sebelum join PMLS jangan beli apa-apalah, sebab dalam PMLS kita akan advise anda untuk beli cuka apple apa yang terbaik kan, garam apa yang terbaik, gula apa yang terbaik, semua tu anda kena tukar. Dan ada tanya keto break tu okey ke?
keto bread tu dah mahal. Lepas tu makan macam rasa kek kelapa. Tapi kalau nak makan sangat keto bread, bolehlah makan. Tapi tak berbaloi lah dengan harga, dengan apa yang Rasa-rasa kita lah, dapat. coach. Rasa Coach. kasar macam makan kek kelapa. Betul. Coach, lagi satu suplemen orang ingat, suplemen tu produk kurus. Actually kalau yang tak tahu, suplemen yang dimaksudkan adalah normal suplemen yang biasa kita dengar dari kecil, minyak ikan, vitamin C dan sebagainya. Cuma cara coach ajar tu mengikut kita punya situasi dan kita punya keperluan lah, dan kita punya kemampuan. Bukan produk-produk kurus ya. Itu maksudnya, sebab sekarang semua orang claim itulah suplemen kan. Jadi yang kita disarankan itu pun atas maksudnya optional lah, maksudnya tak wajib, adalah yang benda yang kita boleh dapat kat farmasi. Macam tu. Cumanya coach akan ajar apa yang terbaik, kualiti yang terbaik, yang organik dan sebagainya, bukan sintetik lah. Dan dia bukan pelik-pelik. Biasa dengar minyak ikan, ada garam lah, ada apple cider lah, ada vitamin C, ada omega, apa semua kan, macam itulah. So ada yang tanya apa ada yang tanya olive oil dah makan, minyak ikan masih boleh makan juga. Okey, boleh. Dia memang berbeza. Dua benda yang sangat-sangat berbeza. Okey, jadi saya nak stop recording. Lepas tu kita mulakan recording yang baru lah.